Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurul Syahirah binti Hasan. Rakam talabah 044951. Tajuk berita ekonomi yang telah dipilih adalah Sabiq As-Saudiyah tukhasiru 500 و82 مليون دولار في 9 شهور, yang diterjemahkan menjadi Sabiq Arab Saudi kerugian 582 juta dolar dalam tempoh 9 bulan. Sajalat Asy-Syarikah As-Saudiyah Lis-Sina'ah Al-Asasiyah, yakni Sabiq Safiyu Khasair Bikimah 2.18 milion rial, yakni 582 مليون دولار في الأشهر 9 الأولى من 2020 على أساس سنوي. وسط الانخفاض أسعار بيع المنتجات. Saya telah menterjemahkan petikan teks berita ini menjadi Saudi Basic Industries Corporation, iaitu Sabiq, mencatatkan kerugian bersih sebanyak 2.18 bilion rial, iaitu 582 juta dolar dalam tempoh 9 bulan pertama tahun 2020 berdasarkan pendapatan tahunan ketika berlakunya penurunan harga produk. Pada ayat ini saya telah terjemahkan menjadi Saudi Basic Industries Corporation mendahului dengan kata kerja mencatatkan, di mana saya menggunakan kaedah ini untuk menyesuaikan penggunaan bahasa Melayu, iaitu subjek barulah kata kerja. Jadi kalau tengok dekat ayat bahasa Arab, Sajalat Syarikah Saudiyah, permulaan ayat didahului oleh kata kerja, iaitu sajalat. Seterusnya, pada perkataan Asasus Sanawi, saya telah menterjemahkan menjadi, pada awalnya menjadi pada setiap tahun, tetapi setelah membandingkan terjemahan saya dengan terjemahan rakan-rakan, mereka telah menterjemahkan Asasus Sanawi menjadi pendapatan tahunan, kerana mereka telah melihat kepada maksud petikan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siti Nazar binti Jaya. Rakam talabah 050050 Okey, hari ini saya ingin memaparkan hasil terjemahan teks terjemahan akhbar bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Okey, kami telah ditugaskan untuk membuat terjemahan akhbar berkaitan ekonomi. Saya telah ditugaskan untuk menterjemah renggan kedua sahaja untuk teks akhbar kumpulan kami, tapi saya juga telah menterjemahkan semua teks. Tapi untuk ini saya menunjukkan terjemahan saya pada perenggan kedua sahaja. Pertama sekali, saya telah menterjemah keseluruhan teks asal dahulu dan kenal pasti apa keseluruhan isi kandungan akhbar tersebut. Selepas itu, saya mengenal pasti perkataan-perkataan yang saya tidak faham dan keliru. Untuk terjemahan akhbar kali ini, saya menggunakan teknik terjemahan harfiah sebab bagi saya tidak ada yang perlu ditambah dan dibuang pada pendapat saya lah untuk terjemahan akhbar kali ini. Okey, untuk analisis teks terjemahan saya, bagaimana perkataan berkaitan teks tersebut diterjemah? Okey,
saya telah mencari istilah yang sesuai untuk diterjemah kepada teks sasaran. Okey, contohnya seperti tadaul. Mulanya saya telah terjemah tadaul kepada perdagangan sebab saya tak tahu tadaul itu merupakan salah satu nama saham untuk negara Saudi Arab. Jadi saya type kat Google perkataan tadaul dalam bahasa Arab, jadi keluar satu logo yang bertulis tadaul. Jadi dari situ saya tahu istilah tadaul ini adalah merupakan saham untuk negara Saudi Arab. Okey, yang kedua, adakah semua perkataan diterjemah atau diubah sesuai dalam teks terjemahan? Okey, untuk terjemahan kali ini sedikit sahaja yang telah saya ubah dan buang. Jadi untuk penggan kedua ni, contohnya perkataan al-yawm al-ahad. Kalau sepatutnya diterjemah hari Ahad, tapi saya telah menghazafkan perkataan al-yawm tadi kepada Ahad sahaja. Okey, apakah perkataan baru daripada hasil terjemahan? Ini merupakan perkataan baru yang saya dapat daripada hasil terjemahan. Yang pertama, Sofi Khosair, iaitu kerugian bersih. Tadaul tadi itu nama saham Saudi Arab. Hausah Masih Tarah, saham kawalan. Yang ni saya ada kekeliruan dalam terjemahan. Jadi saya telah memilih Hausah Masih Tarah diterjemah kepada saham kawalan. Lepas tu asas sanawi, dasar tahunan. Okey, kalau diterjemahkan perkataan, kalau pada asalnya saya terjemah asas sanawi ialah pada setiap tahun. Tapi setelah saya meneliti, mencari dan mengkaji dan terdapat kumpulan saya yang berkongsi istilah-istilah ekonomi kepada saya. Jadi saya telah memilih asas sanawi diterjemah kepada dasar tahunan. Sepatutnya si'ru sanawi, tapi dalam akhbar tersebut ditulis asas sanawi, jadi dasar tahunan. Okey, yang seterusnya adalah al-usul al-maliyah, nilai bersih atau untung bersih. Pada pengetahuan saya, untuk istilah ekonomi, kebiasaannya mereka akan menggunakan keuntungan bersih. Jadi saya terjemahkan sama ada nilai bersih atau untung bersih. Okey, yang terakhir sekali, as'ar mawad al-qim, kos bahan pengeluaran. Kalau diterjemahkan daripada Google, saya telah terjemahkan pada mulanya saya telah terjemahkan kos bahan mentah atau kos bahan baku, harga bahan baku. Tapi saya telah mengkaji balik, saya cari di Google dan akhirnya saya mengetahui as'ar mawad al-qim pada istilah ekonomi ialah kos bahan pengeluaran. Jadi itu sahaja analisis saya untuk teks akhbar kali ini. Untuk terjemahan saya telah menggunakan Google Translate dan Reverso. Tapi ada perkataan yang saya ragu-ragu, jadi saya mengkaji balik, saya cari balik sesuai tak perkataan tu dengan apa yang diterjemahkan tadi. Wujud tak perkataan yang telah diterjemahkan tu tadi. Begitu. Itu sahaja daripada saya untuk perenggan 2 dalam terjemahan akhbar daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Sekian, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Aisyah binti Mahiran, Raqmut Talabah Sifrun Arba'ah Tis'ah Saba'ah Tamaniyah Arba'ah. Untuk video kali ini, saya akan menerangkan tentang terjemahan berita ekonomi. Sebelum saya terjemahkan teks berita ini, saya akan membaca keseluruhan teks terlebih dahulu. Kemudian saya membuat penelitian tentang kekuatan dan kelemahan yang ada pada teks. Apa yang saya dapati, kebanyakan berita Arab memulakan ayat mereka dengan jumlah fi'liyah. Saya juga melihat dan mengeluarkan perkataan-perkataan dan istilah baru yang terdapat dalam teks berita ini. Setelah membuat pembahagian dengan ahli kumpulan, saya mengambil ayat ini untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Untuk proses semasa menterjemah ayat ini, saya telah menggunakan Medium, Reverso Context dan Google Translate sebagai alat bantuan ketika melakukan proses terjemahan. Saya telah menterjemahkan ayat ini dengan menggunakan kaedah harfiah, yakni secara umum, untuk memahami maklumat yang disampaikan. Saya juga ada merujuk beberapa buku dan kamus untuk menterjemahkan istilah yang digunakan dalam berita ini. Kemudian saya mencari makna yang terhampir untuk padankan dengan teks sumber. Setelah membuat padanan perkataan yang sesuai berdasarkan teks sumber, saya telah mengubah ayat dengan lebih jelas supaya dapat difahami oleh pembaca. Dan saya juga telah mengenal pasti kaedah terjemahan yang saya gunakan, iaitu kaedah komunikatif. Selepas itu, saya membiarkan seketika hasil terjemahan saya sebelum saya membuat semakan semula. Untuk proses selepas menterjemah, saya telah membuat semakan semula ayat ini. Saya juga telah meminta bantuan dari rakan saya dan juga ibu saya untuk mereka membaca hasil terjemahan ayat ini. Saya juga telah membuat proofreading, iaitu menguji mereka dan bertanya serta meminta komen sama ada mereka faham atau tidak dengan maklumat yang saya sampaikan. Saya juga telah membuat penambahbaikan pada teks selepas mendapat komen yang membina daripada mereka. Kemudian, inilah hasil yang saya dapat buat. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Fikriah Herma binti Suherman, nomor metrik 049712. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara bagaimana saya menterjemah akhbar. Terjemahannya, jumlah pendapatan syarikat yang mana Saudi Aramco merupakan pemegang saham terbesar dalam syarikat tersebut telah berkurang sebanyak 18,9% berdasarkan harga tahunan, iaitu kepada 84,11 bilion rial bersamaan dengan 22,45 bilion dolar daripada 103,72 bilion rial bersamaan dengan 27,69 bilion pada tempoh yang sama seperti tahun 2019. Okey. Langkah yang pertama, semasa saya dapat teks akhbar yang ingin diterjemah, saya baca keseluruhan teks dahulu secara umum, kemudian saya terjemah keseluruhannya dengan menggunakan alat bantu seperti Reverso dan Google Translate untuk memahami sedikit sebanyak tentang teks tersebut. Kemudian barulah saya fokus kepada perenggan yang saya ingin terjemah, iaitu perenggan yang keempat. Kemudian saya ambil beberapa istilah ekonomi yang baru. Selepas tu saya terjemahkan kepada bahasa Inggeris, daripada bahasa Arab kepada bahasa Inggeris. Kemudian saya terus terjemah kepada bahasa Melayu, tapi bahasanya agak macam tidak betul. Jadi saya ambil perkataan yang saya sudah terjemah tu yang dalam bahasa Inggeris. Lepas tu saya cuba cari dekat Google
saya ada dapat juga, tapi saya tidak berapa pasti. Selepas tu saya ada kawan yang belajar bidang ekonomi, jadi saya tanya kawan saya mengenai istilah tu. Barulah selepas saya sudah dapat istilah, maksud-maksud istilah tu, barulah saya boleh faham faham secara terperinci apa yang teks perenggan yang keempat ni maksudkan. Okey, pada terjemahan kali ini, kaedah yang saya gunakan adalah kaedah penambahan dan pengguguran perkataan. Okey, di sini ada 2 yang saya tambah. Contohnya di ayat yang pertama, ala hiso musaitiro fiha. Perkataan fiha tu saya tukarkan kepada dalam syarikat tersebut untuk mengukuhkan lagi Saudi Aramco ni dia pemegang saham dalam syarikat mana. Okey, itu yang pertama. Selepas tu yang kedua, saya tambah perkataan seperti sebelum yang pada tempoh yang sama. Sepatutnya maksudnya tu kalau diterjemahkan secara harfiah, dia maksudkan pada tempoh yang sama tahun 2019. Jadi saya tambah seperti untuk nampak dia lengkap. Okey, pada teks terjemahan perenggan yang keempat ni, saya memperoleh 2 istilah baru, iaitu yang pertama, hissah musaitiro, yang bermaksud pemegang saham yang terbesar. Yang kedua, ala asas sanawi, yang bermaksud berdasarkan harga tahunan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurain Farhana binti Umar, Rakmu Talabah 04495664. Baiklah, pada hari ini saya akan menceritakan serba sedikit tentang proses bagaimana proses penterjemahan berita. Kumpulan saya memilih tajuk Sabik Arab Saudi rugi $582 juta dalam 9 bulan. Setelah memilih berita, kami membahagikan tugas, iaitu membahagikan bahagian-bahagian yang perlu diterjemahkan. Okey, setelah mendapat bahagian yang ditetapkan, saya membaca keseluruhan berita dahulu, kemudian fahamkan, dan saya setelah baca keseluruhan dan fahamkan secara keseluruhan, saya akan mula melihat kepada bahagian yang telah diberikan kepada saya. Selepas itu, saya akan membaca bahagian saya dan mengenal pasti perkataan-perkataan yang jarang dijumpai. Okay, seterusnya, saya menggunakan Google Translate dan Reverso sebagai alat bantu saya dalam menterjemah berita. Dan saya juga mendapat banyak vocab baru semasa menterjemah berita ini. Baik, ini adalah hasil terjemahan saya. Ni. Okey. Sepanjang terjemahan saya menggunakan Google Translate dan Reverso sebagai alat bantu. Mula-mula saya copy bahagian saya dan saya paste di Reverso. Kemudian saya ambil English translation ni, copy. Selepas itu saya paste yang English dari Reverso ke Google Translate untuk dapatkan terjemahan bahasa Melayu. Kemudian saya copy terjemahan bahasa Melayu dan saya paste ke Word untuk saya ubah suai
mengikut padanan ataupun kesesuaian ayat. Ada yang perlu dibuang dan bentuk ayat ditukar, sama ada kedepankan ataupun kebelakangkan kedudukan ayat yang kita copy daripada Google Translate. Ini adalah cara saya mencari perkataan yang dikenal pasti tadi. Contohnya kalimah arbah. So, dia ada diberi maksud menggunakan bahasa Inggeris yang bermaksud profit, iaitu keuntungan. واسمي صفوانة بنت مهتزة رقم طلبة 050006 Ini merupakan hasil terjemahan kumpulan untuk bahagian yang terakhir. Dalam video ini, saya akan menunjukkan perbezaan antara terjemahan yang belum diubah dengan terjemahan yang telah diubah istilah serta penyusunan ayat yang betul. Pertama sekali, ini merupakan hasil terjemahan yang belum diubah sesuai. Terdapat beberapa kekeliruan makna pada ayat di perenggan yang pertama, iaitu mutawassit as'ar, yang diterjemahkan sebagai harga rata-rata. Okey, pada ayat ini, saya dapati terjemahan tersebut tidak sesuai dan ayat menjadi tidak gramatis. Yang kedua pula, boleh lihat pada perenggan kedua, ayat yang terakhir, pada ayat as'arum mawad lil qiyam, yang diterjemahkan sebagai harga bahan pulpa. Pada perkataan pulpa ini telah menjadi persoalan pada saya tentang apa yang cuba disampaikan. Seterusnya, ini merupakan hasil terjemahan yang telah diubah menjadi terjemahan yang terbaik. Jenis terjemahan yang saya guna dalam menghasilkan terjemahan ini adalah menggunakan terjemahan dinamik. Seperti yang kita tahu, terjemahan dinamik ini mementingkan kandungan teks sumber. Hal ini penting kerana dalam menterjemah, maksud karya asal perlu dipertahankan walaupun kita melakukan pembaharuan dalam menghasilkan terjemahan. Oleh itu, saya menggunakan terjemahan dinamik dalam menghasilkan terjemahan berita ekonomi ini. Ini merupakan istilah-istilah baharu yang saya dapat semasa menterjemah berita ini. Yang pertama, Ar-Rabi' Al-Thalith, yang bermaksud suku ketiga. Yang kedua, Mutawassit, yang diterjemahkan sebagai purata. Seperti mana terjemahan yang belum diubah sesuai, yakni mutawassit diterjemah sebagai rata-rata. Jadi, istilah purata ni adalah yang paling sesuai. Seterusnya yang ketiga, Qamun, yang bermaksud minyak mentah. Dan yang terakhir sekali, As'arul mawad lil qiyam, yang diterjemahkan sebagai kos bahan pengeluaran. Yang mana sebelum ini, pada teks yang belum diubah, menterjemahkan perkataan pengeluaran itu sebagai pulpa. Jadi, ini merupakan perkataan yang paling sesuai untuk istilah tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.